Jadi kita masuk pada surah An-Nazi'at, yakni pedoman hidup dan muka pada muka surat 24 itu adalah sebagai satu kesimpulan di atas apa yang telah kita bincangkan selama ini pada surah An-Naba. Jadi insyaAllah rasanya tuan-tuan boleh kata baca sendiri dan boleh mengambil kesimpulan tu, sebab soal pada dasarnya adalah apa yang telah kita usahakan selama ini. Baik, kita masuk pada surah An-Nazi'at, surah yang ke-79 selepas daripada surah An-Nazi'at. Baik, kita masuk di situ pelan-pelan. Sebelum kita masuk, walaupun ayat itu berada pada muka surat 27, tetapi supaya mendapat keberkatan dan mendapat sedikit kemudahan gambaran apa sebenarnya yang dah disampaikan dalam surah An-Nazi'at, rasanya lebih baik kita baca terlebih dahulu ayat dan juga terjemahan secara umum, kemudian kita masuklah pada apa yang kita nak sampaikan. Baik, surah An-Nazi'at ayat 1 sampai ayat 14 pada muka surat 27. Kita tengok situ dulu dan juga dengan terjemahan dia. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nazi'ati gharqa wan-nashitati nashta was-sabihati sabha was-sabiqati sabqa fal-mudabbirati amra yawma tarjufu ar-rajifah tatba'uha ar-radifah qulubun yawma idzin wajifah absaruha khashi'ah yaquluna inna lamarduduna fil hafirah idza kunna izaman nakhirah qalu tilka idzan qarratun khasirah fa innama hiya zajratun wahidah fa idzahum bisahirah. Sadaqallahul azim. Demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras 2, dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut 3, dan malaikat-malaikat yang turun dari langit dengan cepat 4, dan malaikat-malaikat yang mendahului dengan kencang 5, dan malaikat-malaikat yang mengatur urusan dunia 6, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari dilaksanakan tiupan pertama yang mengguncangkan alam 7, tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan yang kedua 8, hati manusia pada waktu itu sangat takut 9, pandangan mereka tunduk 10, orang-orang kafir berkata, apakah sesungguhnya kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan yang semula 11, apakah akan dibangkitkan juga apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur lumat 12, mereka berkata, kalau demikian ini adalah satu pengembalian yang merugikan 13, sesungguhnya pengembalian itu hanyalah dengan satu kali tiupan sahaja 14, maka dengan serta-merta mereka hidup kembali di permukaan bumi. Baik, kita masuk pada muka 25. Surah An-Nazi'at, surah ini adalah surah Makkiyah yang mengandungi 46 ayat. Nama surah ini dinamakan dengan An-Nazi'at kerana di permulaannya Allah telah bersumpah dengan An-Nazi'at, iaitu para malaikat yang mencabut nyawa anak Adam. Mereka mencabut nyawa orang-orang mukmin dengan mudah dan mencabut nyawa orang kafir dengan penuh kepayahan. Kaitan surah dengan surah sebelumnya, surah ini berhubungkan dengan surah sebelumnya dari dua bentuk. Pertamanya persamaan tema. Kedua-dua surah ini membicarakan tentang hal ehwal hari kiamat dan tempat kembali orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berdosa. Dua surah ini mempunyai persamaan dari segi pendahuluan dan penutup. Pada pendahuluan kedua-dua surah membicarakan tentang hari kebangkitan dan hari kiamat. Surah yang pertama, yakni surah An-Naba, menegaskan kewujudan hari kebangkitan, kegerunan, perhitungan dan pembalasan pada hari tersebut. Sementara surah yang kedua An-Nazi'at dimulakan dengan sumpahan kepastian berlaku kiamah bagi memperkukuhkan kenyataan yang terdapat pada penghujung surah Amma, yakni surah An-Naba. Pada penutup surah yang pertama, yakni An-Naba, diakhiri dengan memberi peringatan terhadap azab yang hampir pada hari kiamat. Sementara penghujung surah yang kedua ditutup dengan bicara yang telah disebutkan oleh surah yang pertama, yaitu penetapan hari perhimpunan dan kebangkitan serta kepastian kiamat yang akan terjadi. Semua ini merupakan dalil dan bukti kedatangan kiamat serta kedahsyatan malapetaka yang mengiringinya. Okey, kandungan surah secara umum. Tema perbincangan surah ini menyamai topik perbincangan surah-surah Makkiyah sebagaimana yang telah disebutkan sebelum ini. Ia menekankan persoalan keteras akidah, iaitu mentauhidkan Allah, beriman dengan kenabian dan meyakini hari kebangkitan. Surah ini dimulakan dengan Al-Qasam yang bermaksud sumpahan. Allah telah bersumpah dengan malaikat yang mencabut nyawa daripada jasad manusia bagi membuktikan hari kiamat akan terjadi. Demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. An-Nazi'at 1 hingga 5. Al-Muqsam alaih, itu perkara sumpahan dalam ayat ini tidak disebutkan, namun dia dapat diandaikan, iaitu bahawa kamu akan dibangkitkan. Ini kerana perkara yang disebut dalam ayat selepas An-Nazi'at tadi ialah urusan hari kiamat.
Firman Allah Subhanahu wa taala bermaksud, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari dilaksanakan tiupan pertama menggoncangkan alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua An-Nazi'at 6 hingga 7, atau boleh juga diterima kalau dikatakan selepas An-Nazi'at tadi perkara yang disebut ialah keingkaran mereka terhadap hari kebangkitan. Firman Allah Subhanahu wa taala bermaksud, apakah sesungguhnya kami benar-benar dikembalikan kehidupan yang semula? An-Nazi'at ayat 10. Seterusnya, ayat-ayat dalam surah ini memberikan gambaran keadaan orang-orang musyrikin yang mengingkari hari kebangkitan selepas mati. Digambarkan betapa kejutan yang mereka alami sewaktu menghadapi hari kiamat, ucapan-ucapan yang melambangkan keingkaran mereka pada hari tersebut, dan jawapan kepada keingkaran mereka disebutkan. Firman Allah bermaksud hati manusia pada waktu itu sangat takut. An-Nazi'at 8 hingga 14. Kemudian disisipkan kisah Nabi Musa dengan Fir'aun, manusia taghut yang mendakwa sebagai Tuhan, kerana ada kaitannya dengan kudrat Allah. Sekalipun Fir'aun hebat, tetapi dia dan tenteranya telah ditenggelamkan oleh Allah dalam laut sebagai iktibar dan pelajaran kepada orang lain. Ia menjadi petanda betapa sempurna kekuasaan ilahi yang memberi suatu kefahaman bahawa kerja menghimpun dan mengembalikan bukan suatu perkara yang sukar bagi Allah. Ia tidak lebih dari sekadar satu tepukan atau satu tempikan. Firman-Nya Imam bermaksud, sudahkah sampai kepadamu wahai Muhammad kisah Musa? An-Nazi'at 15-26. Selanjutnya Allah meneruskan ucapan kepada orang-orang yang ingkar dengan satu ucapan yang mengandungi penegasan tentang hari kebangkitan. Ia ditegaskan menerusi dalil-dalil yang boleh mereka rasai sendiri, yang mencabar sikap keras kepada mereka dan keingkaran mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini memberi satu peringatan kepada mereka bahawa mereka adalah lemah jika mahu dibandingkan dengan penciptaan langit, bumi dan bukit bukau. Firman Allah Subhanahu wa taala bermaksud, apakah mencipta kamu yang lebih sulit ataupun mencipta ataukah mencipta langit? Allah telah membangunnya, yakni An-Nazi'at 27 hingga 32. Surah ini diakhiri dengan penerangan mengenai dahsyatnya kejadian kiamat, pembahagian manusia kepada dua kumpulan, bahagia dan celaka, pertanyaan orang-orang kafir musyrikin mengenai waktu kejadiannya, menyerahkan penetapan tarikh kepada Allah dan tidak kepada orang lain sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menegaskan berlakunya hari kiamat, orang-orang kafir musyrikin menjadi hilang akal lantaran kedahsyatan dan akhir sekali pengiktirafan mereka bahawa kehidupan di dunia hanya sekadar sepetang atau sepagi. Firman Allah bermaksud, maka apabila malapetaka yang sangat besar yang di hari kiamat itu datang. An-Nazi'at 34 hingga 46. Okey, baik tuan-tuan, itu adalah gambaran berkaitan dengan surah An-Nazi'at. Yakni dalam arti kata lain, kita berbicara tentang persoalan yang kita katakan sambungan daripada surah An-Naba, yakni berkaitan dengan peristiwa kiamat. Satu, tentang persoalan kejadian kepastian kepada berlakunya hari kiamat. Perkara hari kiamat pasti berlaku. Secara mudah, kiamat ada dua, satu kiamat kecil, satu kiamat besar. Kiamat kecil ialah mati, berlakunya kematian pada seseorang, maka pada waktu itu habislah, entek, khalas. Maksudnya pada ketika itu dia mula masuk pada alam barzah. Itu senang cerita, itu kiamat kecil. Adapun kiamat besar ialah kiamat yang sebenar-benarnya akan berlaku pada penghujung hari ataupun dunia satu hari nanti. Wallahu a'lam lah. Mungkin kita tak sempat buat. Tak tahu lah. Kalau hujung minggu ni ada lalu 2 biji lagi meteor. Kalau ikut pada kajian diorang, tak tahulah. Kalau lalu lah, kalau tak ada lalu, tapi harap-harap tak kena bumi lah. Harap-harap tak jatuh lah, harap-harap tak jatuh, dilalui lah kot. Dia gurau ikut, mudah-mudahan dia lalu sekadar itu lah, mudah-mudahan kita selamat lah kot. InsyaAllah orang masih saleh-saleh, doanya dikabulkan Allah, mudah-mudahan kan. Rabbi shfina min kulli da' wa'afina minal bala. Kan kita selalu doa tu kan, Rabbi shfina min kulli da' wa'afina minal bala. Hari tu kat mana ada orang bagi mesej kat saya, dia minta, Ustaz baca tu boleh Ustaz, tapi ejaan tak tahu Ustaz. Ya, ini ejaan dia. Mudah-mudahan Rabbi shfina min kulli da' wa'afina minal bala. Rabbi shfina min kulli da' wa'afina minal bala. Harap nampak Haji? Nampak tak?
dekat kau ini macam Imam Syafi'i tengok apa dalam hati Rabbish bina min kulli da wa afina minal bala. Rabbish. Okey. Baik. Dia isbina tapi tak apalah, kita terus sambung. Sebab kat situ boleh sebagai baik, dia kalau ikut betul Rabbi Ishfina. Dia patutnya jadi gitulah, Ishfina. Tapi tak masalah sebab kita wasal, kita sambung. Jadi pada ketiga tu boleh ditarik lah. Rabbi Ishfina min kulli da wa afina minal bala. Dia simple dia tuan-tuan tapi dia punya angle pergi tu cantik. Malah dalam banyak keadaan mungkin sebahagian daripada kita kadang-kadang bila memang ada doa-doa yang maksur, doa-doa yang datang daripada Nabi SAW yang kita katakan yang perginya tu ataupun agak sederhana panjang. Tapi begitulah juga secara tak langsung bila kita boleh dapat pergi dalam keadaan yang agak mudah, agak pendek, dan dia boleh dari segi coverage, dari segi keluasan covernya tu agak luas secara umumnya. Rabbishfina min kulli da, Tuhan sembuhkanlah kami. Ishfina, untuk Rabb tu maksudnya Tuhan, sembuhkanlah kami. Ishfina min kulli da'in, daripada semua penyakit. Tuhan sembuhkan kami daripada semua penyakit. Maksudnya tak kira lah penyakit apa pun, sakit-sakit dan sebagainya, lengur-lengur, gaut ke dan sebagainya, masuklah tu secara umum. Tuhan sembuhkanlah kami daripada segala penyakit. Wa'afina minal bala, dan selamatkanlah kami ataupun sejahterakanlah kami daripada segala malapetaka. Daripada segala bala, malapetaka dan sebagainya lah. Daripada segala malapetaka lah, tu lebih cantik. Tuhan sembuhkan kami daripada segala penyakit dan selamatkanlah kami daripada segala malapetaka. Rabbishfina min kulli da wa afina minal bala. Rabbishfina min kulli da wa afina minal bala. Jadi maksudnya kita minta sama-sama dengan Allah SWT supaya kita disembuhkan daripada semua penyakit, mana-mana yang kita katakan walaupun mungkin benda tu sudah mendatang, dah mula kena pada diri kita dan sebagainya, tapi kita mintalah pada Allah kekuatan secara tak langsung. Maksudnya dia bertahan, kita mampu juga menerima, tidak makin memudaratkan. Itu secara tak langsung. Cantik. Doa tu kalau katakan boleh dibawa paling-paling tidak dengan orang kata secara umum. Kadang-kadang tuan-tuan, kita punya jiwa manusia ni kecil. Kita ni lemah. Kadang-kadang ada banyak benda-benda yang kita risau. Malam nak tidur pun kadang-kadang kita risau. Kita nak berjalan pun kadang risau, dapat kata selamat pergi selamat balik ke tidak dan sebagainya. Jadi daripada awal keluar daripada rumah, terus sajalah kalau dapat angkat tangan, bacalah sedikit yang kita selalu baca selepas wirid daripada salat tadi tu. Masuk wirid yang Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalal wal ikram. Jadi kalau boleh baca tu satu, kemudian di ujung tu letaklah ni Rabbishfina min kulli da wa afina minal bala la haula wala quwwata illa billah. Mudah-mudahan semuanya tadi itu Allah pelihara. Mudah-mudahan sebelum keluar dari rumah, sebelum mulakan perjalanan dan sebagainya, lepas salat, kalau dapat yang ini sentiasa kalau dapat. Kalau dapat Rabbishfina min kulli da wa afina minal bala. Dapat. Sebab paling-paling tidak jiwa kita adalah sedikit ketenangan dan sebagainya. Mudah-mudahan dalam banyak keadaan kita rasa sedikit aman, kita dapat penyerahan kata perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita lemah tuan-tuan. Kita lemah. Kita tak boleh nak kata nak mendabik dada, kita nak mengatakan bahawa kita confirm pergi mana-mana selamat. Tak ada jaminan. Kita kadang-kadang hati-hati, tapi kadang kat paper juga jalannya betul, tiba-tiba ada kereta terbang. Kan?
Dulu tak ada cerita-cerita macam ni Sekarang ni pagi tadi depan MMU je kereta terbang betul-betul sangkut atas divider. Jadi dia seorang-seorang tu itu memang syok sendiri tu atas divider. Saya tengok apa hal orang ramai. Rupa dia seorang-seorang, satu kereta sebiji dia seorang. Dia tak ada lagi apa benda pun. Macam mana dia bawa kita pun tak tahu lah tu. Allah Alam lah tu. Kita tak tahu benda nak jadi macam mana. Jadi sebab tu kita minta sangat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Total protection, perlindungan mutlak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sajalah yang boleh memberikan perlindungan. Anak-anak kita kat sekolah sama juga. Kita tak tahu apa nak jadi, tuan-tuan. Kita tak tahu apa nak jadi. Paling-paling tidak kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia diselamatkan, diberikan perlindungan, kita tidur pun tenang dan sebagainya. Tak diganggu gugat oleh sebarang musibah yang kita tak seronok. Itu pada dasarnya lah. Baik, okey. Jadi secara tidak langsungnya ialah kiamat pasti akan berlaku. Ketetapan masa hanya pada tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Even Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri pun tak tahu. Walaupun Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu orang kata menceritakan berkaitan dengan hari kiamat, nanti di ujung surah dan di ujung An-Nazi'at nanti kita akan tengok. Tapi begitulah juga Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia tak tahu. Dia tak tahu apa benda pun. Jadi kalau perkara-perkara gaib yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri merupakan kekasih Allah, tak tahu. Jadi kalau yang macam bomoh, dukun, pawang dan sebagainya yang konon-konon tahu perkara-perkara gaib, sudah pasti itu adalah satu perkara syirik dan satu pembohongan yang agak mutlak. Mustahil. Nabi kekasih Allah yang paling dikasihi pun tak tahu, tak diberi tahu. Ini kan pula ada perkara-perkara yang mungkin orang lain lebih tahu. Jawabnya mesti ada perantara yang karut, yang tak betul yang digunakan. Baik, surah Makkiyah An-Nazi'at ini ada 46 ayat, tidak begitu panjang. Boleh cuba untuk dihafazkan tuan-tuan, insya-Allah mudah-mudahan. Kemudian dinamakan sebagai An-Nazi'at kerana Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan An-Nazi'at, yakni perkataan An-Nazi'at yakni satu kumpulan para malaikat yang mencabut nyawa manusia. Mereka mencabut nyawa orang-orang mukmin dengan mudah. Dan begitu juga mereka mencabut nyawa orang-orang yang kafir dalam keadaan payah. Tuan-tuan, cabutan nyawa ada dua cara. Cabutan nyawa ada dua cara. Satu cara mudah, satu lagi cara susah. Secara umumnya, ini masalah saya lah. Ini insyaAllah tak berapa. Dia buang. Ini orang. Baik. Okey, baik. Ke saya? Amboi. Sedap ni kata aku. Okey, baik. Tak, ni baju yang bulat ni. Baik, okey. Allah SWT ada cerita bulat aku pula. Pertama, roh keluar daripada ubun-ubun kepala. Pertama, keluar daripada ubun-ubun kepala. Satu lagi, roh akan keluar daripada kawasan punggung ataupun tapak kaki. Senang cerita tapak kaki lah Kalau nak tulis ni. Okey, baik. Bagi ubun-ubun kepala, bagi orang-orang yang saleh, senang cerita. Bagi tapak kaki, bagi mereka yang sememang ingkar ataupun taleh. Saya tak tahu ejaan Melayu, jangan bunyi. Saleh, satu lagi taleh. Okey, baik. Satu cara orang saleh, yang mana untuk orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, beriman dengan Allah, roh akan dicabut ataupun ditarik keluar daripada ubun-ubun kepala. Ada pun bagi orang-orang yang kafir, ingkar, kaki maksiat, kufur, munafik dan sebagainya, roh akan direntak, bukan tarik, direntak daripada punggung ataupun tapak kaki. Termasuklah yang namanya orang Islam tapi yang namanya fasik, yang banyak melakukan dosa besar. Fasik itu maksudnya ialah masih lagi Islam tapi banyak melakukan dosa besar.
Contoh mungkin zina, sengaja melakukan, minum arak, main nombor ekor, itu semua nauzubillah. Kita minta kita tak termasuk dalam golongan-golongan tu. Dia cabutan nyawanya daripada tapak kaki ataupun daripada punggung. Baik. Punggung ataupun tapak kaki menggambarkan kehinaan. Nak menggambarkan kehinaan. Sebab tu roh tadi tu daripada sebelah bawah lagi istilahnya direntak. Israel akan rentak nyawa tu. Dalam arti kata lain, rentak ni istilahnya apa? Secara kasar, menyakitkan. Jadi memang menyakitkan. Itu maksudnya. Sebab tu kita katakan, kita nampak secara sukar dengan penuh kepayahan tadi tu. Kepayahan itu bukan pada Israel, tapi kepayahan itu kepada Muhtadir. Orang yang nak meninggal dunia tengah nazak, istilahnya adalah Muhtadir. Kita panggil dia sebagai Muhtadir. Muhtadir. Muhtadirun. Saya tak tahu je Melayu jadi bunyi. Baik, orang yang dah nak meninggal dunia ketika dia tengah nazak dan sebagainya, kita panggil sebagai Muhtadir. Baik, kepayahan itu akan dirasai oleh Muhtadir, bukan Israel. Israel orang kata memang dengan kekuatan tenaga yang Allah dah kurniakan kepada dia, memang dia katakan dia lentak macam tu je. Tetapi kepayahan itu akan dirasai oleh si mati. Bakal si mati ya. Ketika dia nak mati tadi tu, time tu memang perit bagi diri dia. Dan sememangnya dirasai. Keperitan itu dirasai oleh Nabi SAW. Maksudnya nak meninggal dunia, sakaratul maut istilahnya. Sakaratul maut tu maksudnya, sakarah ni maksudnya apa? Sukar. Orang Melayu cakap sukar-sukar tu sebenarnya bahasa Arab lah. Sakarat. Sakarat tu maksudnya sukar. Benda yang kita katakan payah sampai pada satu tahap tak boleh berfikir, tak susah untuk menahan. Kan ibu-ibu nak bersalinkan ada kan? Kan tengah-tengah tu kadang kalau ada lelaki pun direntak punya kan, tentu agak katil pun kata macam nak guntur dia buat kerja kan. Itu maksudnya kesukaran tu. Sukar itu sebenarnya adalah bahasa Arab, sakarat. La taqrabus shalah wa antum sukara. Allah letakkan dalam Quran dalam konteks Arab. Dalam konteks Arab, ayat peringkat kedua dalam pengharaman Arab, Allah sebut dalam Quran, Allah kata wala taqrabus shalah wa antum sukara, dan jangan kamu dekati salat dalam keadaan kalau kata kamu tengah mabuk, jangan dekat pada salat. Sukara maksudnya ialah benda dalam keadaan macam mabuk atau tak boleh fikir. Ketika orang dah nak meninggal dunia, tengah nazak, lazimnya kepayahan, kesakitan tu di luar kawalan. Macam orang mabuk, dia tak boleh kawal diri dia tak boleh berfikir, tak boleh kawal cakap dia dan sebagainya. Itu maksud sakarah, secara tak langsung. Jadi dalam konteks sakaratul maut, kepayahan untuk mati. Sebab nak berpindah ni daripada alam dunia kepada alam barzah. Perpindahan tu nak berlaku tu. Seperti mana bayi nak mula masuk pada alam dunia, dia melalui kematakan proses kelahiran tu. Kesukaran itu berlaku. Begitu juga ketika kita nanti yang kita nak sampai pada alam barzah, prosesnya tadi itu proses kematian kepada satu kehidupan yang baru melalui proses sakaratul maut. Sebab kita nak pindah kepada satu alam yang baru, kesukaran itu pasti akan dirasai oleh kita. Cuma wallahu a'lam lah tuan-tuan. Mudah-mudahanlah kalau mungkin kita boleh doa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kalaulah dapat seperti mana Nabi SAW kata, yang mati dalam keadaan tiba-tiba ataupun kita katakan macam orang kata tidur tak bangun-bangun, tidak merasai kesakitan itu, maka Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata rahatan lil mu'min. Nabi kata mati secara tiba-tiba itu ataupun secara mudah yang kita tengok mati kita tidur, orang tu tidur tak bangun-bangun, maksudnya terus meninggal dunia, itu merupakan satu kerehatan bagi orang mukmin. Nabi sebut perkara itu. Tapi begitu juga tuan-tuan, Allah tak bagi pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap merasai proses detik setiap saat kematian. Tapi tak dapat yang dikatakan kerehatan tu. Nabi tetap merasai detik-detik, satu persatu saat Israel tarik nyawa Nabi kasih.
kepayahan, kesakitan itu dirasai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malah ada beberapa riwayat mengatakan bahawa Nabi sampai berkata, "Ya Allah, kau himpunkanlah semua kesakitan-kesakitan yang akan datang, yang sakaratul maut, kau himpunkanlah pada aku. Walaupun sakit, tapi atas dasar sayang cinta pada kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Nabi juga dalam ada beberapa riwayat Nabi kata, "Ya Allah, kau himpunkanlah semua sakit itu pada aku sekarang. Jangan nanti umat aku merasainya." Sampai pada tahap itu kasih sayang Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada diri kita. Baik, direntap daripada punggung dan kaki bagi orang yang talih. Talihun maksudnya adalah lawan kepada perkataan salih. Talih maksudnya adalah orang yang derhaka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kira namanya kafir, namanya munafik ke dan sebagainya, fasik, semua masuk ke dalam tu sebagai tanda hinaan daripada tapak kaki ataupun daripada punggung. Bagi orang yang sentiasa tunduk sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala, begitulah juga pergerakan roh bermula daripada tapak kaki membawa daripada bawah ke atas. Akhirnya roh akan keluar daripada ubun-ubun kepala, sebab kepala itu yang sentiasa sujud tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tanda kemuliaan untuk diri dia. Maksudnya daripada bawah membawa ke atas. Sebab itu tuan-tuan, secara tak langsung, ini bukan perintah agama. Saya tegaskan dulu, bukan perintah agama, tetapi dia cuma tips saja. Bila waktu muhtadir, ketika tengah nazak, sebaik-baiknya kalau dapat selimutkan dia. Kalau dia tak ada selimut, waktu tu kita selimutkan dia. Capailah apa-apa kain ke apa paling tidak, tutup daripada kaki membawa ke dada. Paling tidak. Ini bukan perintah agama, saya tegaskan, bukan perintah agama. Ini tips. Baik, kenapa? Sebab setidak-tidaknya pada ketika itu kita boleh nampak, dengan pengalaman yang sebelum ini dan sebagainya, kita boleh nampak secara tak langsung sebenarnya di mana pergerakan roh dan di mana kedudukan roh. Jangan takut, roh tu dia tak menjelma jadi hantu kat lima ke apa, tak ada, jangan takut. Tapi kita boleh nampak di mana getaran anggota badan yang sudah dilalui atau ditinggalkan oleh roh dan mana yang berbaki. Kita boleh nampak. Ini berdasarkan pada pengalaman lepas. Kata yang pernah depan mata saya, arwah mak meninggal, arwah datuk meninggal, arwah nenek meninggal, kemudian yang paling akhir arwah bapa meninggal. Yang itu memang kita boleh nampak jelas. Daripada itu lagi belajar, jadi pengalaman tu orang terdapat. Kemudian selain daripada yang belajar dulu masa pengurusan jenazah dan sebagainya, benda-benda tu dapat. Jadi bila kita perhati, kita boleh menagak lah, okey kat sini masa tu roh atau Allah. Kalau katakanlah tak dapat untuk, ialah kadang-kadang pada ketika itu apa yang paling penting pada hakikatnya adalah untuk dia mengingati Allah, dia dapat lafaz Allah. Kalau kita rasakan bahawa macam ada sedikit kepayahan dengan kesuntukan masa, asyhadu an la ilaha illallah, mungkin yang kita perasan dia tadi tu macam payah pada ketika tersebut. Setidak-tidaknya paling ringkas Allah. At least paling kurang cubalah pada waktu tu sebut. Kalau dapat seorang duduk sebelah kanan, terutama dekat telinga dia, itu juga pada sebelah kiri, membayangkan kepada dia, cuba untuk mempermudahkan pada dia mengikut kepada si orang kata duduk sebelah tadi ni untuk mengajarkan dia kalimah yakni Allah, ataupun kalau katakanlah sempat dengan syahadah, terpulanglah. Pada ketika itu dari segi hukum membaca Yasin adalah makruh. Sebaik-baiknya jangan baca Yasin. Masa sakit tak masalah. Masa tengah sakit kita nampak dia masih lagi elok dan sebagainya. Tapi ketika dah nazak, Yasin berhenti, keliling dia. Kalau dapat, kalau ikut asar salafus salih yang dulu, sebahagian daripada anak-anak dia orang akan berada di sebelah, membacakan ayat-ayat Quran yang berkaitan dengan harapan-harapan dan juga balasan-balasan syurga Allah, supaya si mati pada ketika itu, si mutadir, supaya dia boleh membayangkan ampunan-ampunan Allah
Dia tidak akan bersangka buruk di atas apa yang akan berlaku ke atas diri dia. Sebab kadang-kadang jiwa manusia ni tuan-tuan, jiwa manusia pada ketika saat kesukaran, kadang-kadang kita khawatir kalau terbiar kosong, syaitan mencelah. Kalau takut terbiar kosong, syaitan akan mula mencelah. Engkau mati ini sia-sia, Allah memang nak azab engkau. Yang itu kita nak tutup tu. Sebab tu salafus saleh dulu, dia suruh anak dia duduk sebelah, anak dia akan baca. Anak dia akan baca ayat-ayat Quran, jaminan-jaminan hadis Nabi SAW berkaitan dengan syurga, berkaitan dengan ampunan Allah dan sebagainya. Kalau mungkin kita rasakan macam tak berapa pandai untuk mencari sumber, paling tidak ada kan seorang yang letak di sebelah untuk hantar kalimah, sebelah lagi itu paling tidak ingat Allah, sangka baik dengan Allah, Allah ampunkan. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Sebut, tuan-tuan kena sebut. Saya masa Allah yarham ayah, masa nak meninggal dunia, keliling dah ada dah semua Allah untuk hantar syahadah. Tapi pada ketika itu juga, ya, kita khawatir pada saat akhir tadi tu kita tak pasti apa yang bahagian dia. Tapi begitulah juga, saya berada di sebelah, saya kata, Abah sangka baik dengan Allah, sangka baik Allah. Sebab kita nak hati dia tetap pada Allah, dan dia takkan terfikir benda orang-orang, dan kita tak nak syaitan mencelah. Itu poin paling besar ni. Kita tak nak syahadah, insyaAllah, mudah-mudahan. Tapi tuan-tuan kita faham, syahadah ini dalam banyak keadaannya, lafaz Allah pada dasarnya ialah banyak bergantung kepada amalan yang sedia ada pada seseorang. Kalau cantik dan indah amalannya ketika hayat dia, kemudahan pada dirinya untuk melafazkan kalimah Allah ataupun untuk bersyahadah adalah terlalu mudah. Mudah-mudahan insyaAllah itu bahagian dia. Tetapi begitu juga bagi kapasiti kita orang luar yang memerhatikan keadaan muqtadir, kita kena buat suatu suasana supaya dia dipermudahkan. Kita cuba tutup ruang-ruang syaitan pada ketika tu. Hantar kalimah juga macam mana sekalipun, untuk kita fokuskan dia satu, dan itu juga supaya hatinya pada ketika itu tetap melambangkan kepada ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang kena ada tuan-tuan. Pada kat situ ingat Allah, sangka baik Allah, Allah mudahkan syurga insya-Allah. Sebut tuan-tuan benda-benda yang baik. Yang ibu-ibu jangan meraung. Ni pun kadang ada emosi, tahan. Kita kena faham tuan-tuan, saya ingatkan diri saya ingatkan pada juga semua orang. Yang ada pada kita adalah pinjaman. Yang ada pada kita ni pinjaman. Yang namanya suami adalah pinjaman, yang namanya isteri adalah pinjaman. Yang namanya mengatakan bapa adalah pinjaman, yang namanya ibu kita pun adalah pinjaman, datuk nenek semua pinjaman, termasuklah orang-orang yang kita sayang namanya anak. Anak-anak itu adalah pinjaman. Pada ketika Allah nak tarik balik, Allah boleh tarik bila-bila masa. Sedih, tetap sedih. Sebagai jiwa manusia, tetap kita akan lalui perkara tersebut. Tetapi begitulah juga, kita kena melihat bahawa di situ itulah yang selayaknya, itulah yang terbaik untuk dirinya. Saat yang terbaik, mudah-mudahan Allah terima dia dalam keadaan yang baik. Itu paling penting. Doa sungguh-sungguh. Lihat dan nampak benda itu sebagai satu pinjaman daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, ini semua adalah satu-satu pinjaman daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling penting ialah kita nak penghujungnya itu dengan penghujung yang baik. Tetap pergi tuan-tuan. Tetap pergi. Kan hadis Nabi kan, aish ma syi'ta fa innaka mayyitun, wa habib ma syi'ta fa innaka mufariquhu, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Cantik hadis Nabi. Isma syi'ta, hiduplah seperti mana yang kamu nak, tapi ingat kamu akan mati. Ada pilihan atas kita nak hidup cara baik atau cara buruk. Seolah-olah macam itulah kata Nabi. Begitu juga Nabi kata, wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquh. Sayangilah, cintalah siapa pun yang kau nak, apa pun yang kau nak. Nabi tak sebut man, tapi Nabi sebut ma. Ma kat situ dalam keadaan mujmal, maklum. Dia umum. Masuk manusia, masuklah harta. Kau nak sayang siapa, kau nak cinta apa pun suka tinggal. Tapi ingat, satu hari nanti kamu akan berpisah dengan dia.
Nabi dah sebut awal-awal lah. Sebagai satu ingatan atas diri kita, apa yang ada hanyalah pinjaman. Wa'amal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Nabi itu juga beramallah, buatlah apa pun yang kau nak, tapi ingat setiap yang kau buat majziyun bih, akan dibalas dengan apa yang kamu buat. Maksudnya, buat baik dibalas baik, buat buruk akan dibalas buruk, yakni dosa, na'udzubillah, neraka Allah. Itu pasti tuan-tuan. Sebab tu kita kena ingat, kita mudah-mudahan. Baik, Profesor Doktor atau kita katakanlah Profesor Doktor Yusuf Al-Qaradawi, dia kata mati cara saleh, roh keluar daripada ubun-ubun kepala atau keluar dan secara rentak oleh Israel melalui punggung ataupun tapak kaki, tak banyak sikit sebenarnya adalah kesan hasil daripada amalan seseorang. Itu adalah hakikat. Sebab ini cuma tanda jalan akhir. Dia cara penamat dia macam mana dia nak jadi. Tetapi sebelum sampai pada penamat, manusia diberikan pilihan. Kalau kau nak, seolah-olah, kalau nak dengan cara mati yang baik, sekarang ni hiduplah dengan baik dan kebaikan-kebaikan tu dibuat. Jangan aniaya orang, jangan tak bagi hak orang, jangan dengki orang, jangan ambil reta orang, jangan malukan orang, jangan buka aib orang. Baik, itu semua jangan buat. Sebab pada dasarnya kesan daripada kejahatan-kejahatan yang kita buat, dia akan memberikan kesan kepada cara penamat masa mati nanti. Begitu juga sebaliknya, kalau kita nak matinya kita, penamatnya nanti seperti mana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditarik ubun-ubun, kita katakan roh tadi itu dari ubun-ubun kepala, begitulah juga sekarang ni pilihannya apa? Buatlah kebaikan-kebaikan, buatlah benda-benda yang baik, bagi hak orang dan sebagainya, taatilah perintah Allah, maka mudah-mudahan penamatnya tadi itu adalah penamat yang baik. Itu pada dasarnya seolah-olah kita ada ruang pilihan tuan-tuan untuk cuba menetapkan cara kematian kita, sama ada cara baik ataupun cara buruk. Tapi begitu juga kita percaya dan yakin tak ada siapa yang nak mati dalam keadaan buruk. Tak ada siapa nak, kan ada yang nak? Tak ada lah, na'udzubillah kan. Semua kita doakan, Allah makhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Ya Allah, matikan kami, yakni khatamkan kami, maksudnya matilah kami, matikanlah kami ini dalam keadaan husnul khatimah, tapi jangan kau matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah, yakni dengan mati yang buruk. Kita tak nak tentu. Yang penting kita cubalah sedaya mungkin meninggal dengan cara yang baik, bukannya cara yang buruk, yakni husnul khatimah. Okey. Baik tuan-tuan. Jadi kematian tu ada cara dia sendiri, dan ayat ini memberikan gambaran secara khusus bahawa ada satu kumpulan malaikat yang akan mencabut nyawa dengan keras, dan itu juga ada yang akan mencabut nyawa dengan lembut dalam keadaan yang baik, berdasarkan kepada amalan-amalan yang sedia ada. Tapi apa yang pastinya ialah tuan-tuan, setiap hari malaikat Israel menjengah kita. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap hari malaikat Israel jengah kita. Baik, sihat baik. Contohlah, jangan cakap orang lain lah, cakap aku dulu lah kan. Kan cakap orang lain marah, aku dah usah cakap aku kan, seram kan, seram. Tuan-tuan, saya rasa kalau ditanya orang, saya nak tanya, ada yang dah bersedia dah untuk meninggal? Ada? Ada, kalau ada, aku pun nak belajar juga cara mana ni. Ada? Tak ada kan? Saya tak berani. Kalau saya tanya pada saya lah kan, amalannya tak banyak, apa semua sekali, sumbangannya tak banyak. Oh, hai Tuhan, kita pun nakal-nakal kan. Saya rasa kalau ditanya lah secara jujur, saya kata belum bersedia lah. Apa yang sedia ada itulah mudah-mudahan Allah terima. Apa yang dah dibuat mudah-mudahan Allah terima lah. Itu ialah harapan kita mudah-mudahannya, untuk kita mengusahakan kebaikan tu. Itu adalah apa yang kita boleh cuba buat lah. Kita cubalah sentiasa untuk menambah kebaikan-kebaikan yang sedia ada. Baik, kemudian kaitan surah dengan surah sebelumnya ada persamaan tema yang berkaitan dengan hari kiamat, dan itu juga keadaan orang yang bertakwa, kembalinya orang yang bertakwa dan orang yang berdosa. Kemudian ada berkaitan dengan sumpah, nanti kita akan bincang panjang. Kemudian begitulah juga secara tidak langsung
Surah ini secara umumnya juga membicarakan berkaitan dengan kepastian hari kiamat. Kita dah cakap tadi. Nanti kita akan tengok lebih mendalam. Dan begitulah juga ada gambaran-gambaran berkaitan dengan kata kisah Nabi Musa alaihissalam dengan Firaun laknatullah, yang mana bagi Firaun dia mengatakan bahawa ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kamu yang maha tinggi. Firaun adalah satu manusia yang sememangnya ingkar taghut, yakni tagha ni maksudnya melampau dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan dengan Allah, dengan manusia pun melampau. Pada ketika itu diutuskan Musa alaihissalam dan juga dengan Nabi Harun alaihissalam untuk bertemu dengan Firaun untuk diberubah. Tapi begitulah juga dengan keingkaran dia, dia melakukan banyak perkara-perkara yang sememangnya melampaui batas. Dalam Quran banyak penceritaan dia. Baik, tuan-tuan, begitulah juga ibrah mungkin kita boleh ambil, sebab cerita Firaun dengan Musa alaihissalam adalah cerita yang paling banyak dalam Quran. Paling banyak ceritanya itu adalah dalam Quran. Dan begitu juga di akhir pada surah ini dia ceritakan tentang bahagian tentang orang yang bahagia dan orang celaka. Bahagia adalah orang yang masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, dan bagi orang yang celaka adalah orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Bahasan saya dalam 2 minggu lepas kita ada bincang berkaitan dengan syafaat secara tidak langsung, yakni bantuan, dan itu juga kita katakan ialah bantuan daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada umat dia secara tidak langsung, dan juga adanya syafaat-syafaat sughra seperti Quran, anak-anak kecil yang telah meninggal dunia dan sebagainya secara tidak langsung. Baik, okey, masuk syak. Mudah-mudahan adanya manfaat untuk kita fikir-fikirkan pada malam ini. InsyaAllah dalam 2 minggu lagi kita akan sambung bincang sungguh-sungguh berkaitan dengan sumpah-sumpah Allah Subhanahu wa taala terhadap kepastian hari kiamat, begitu juga dengan tugasan-tugasan yang telah diberikan kepada para malaikat. Dan kita akan tengok secara tidak langsung peristiwa yang akan berlaku pada awal hari kiamat, dan begitu juga pada awal pada hari akhirat. Awal hari kiamat dan awal hari akhirat, yakni untuk kita bertemu atau berkumpul di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Baik, mudah-mudahan ada manfaat. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Alhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebenaran itu sebagai satu kebenaran, dan berikanlah kekuatan untuk kami menurutinya ya Allah, dan berikanlah kepada kami kebatilan itu sebagai satu kebatilan, dan berikanlah kami kekuatan untuk menjauhkannya ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allah